Jadi saya teruslah kepada tajuk kelebihan berselawat. Memandangkan Khamis ni, Khamis ni 12 Rabiul Awal, kita akan menyambut Maulid Nabi. Maulid tu apa? Maulud tu apa? Kelahiran baginda Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu Muhammad? Kenapa nama dia Muhammad? Muhammad ini maksud dia terpuji, puji nama dia. Jadi di kalangan Arab Jahiliyah ketika itu, kebanyakan nama-nama dia letak nama-nama anaknya mengikut nama Tuhan, nama patung kan. Tapi ketika itu ayahnya Nabi Muhammad dah tak ada lah, dah meninggal kan, Abdul Wahan. Jadi atuknya Abdul Muttalib dia meletakkan nama cucunya itu Muhammad, yang terpuji, Muhammad. Jadi ramailah yang tak suka. Kenapa letak nama Muhammad? Kita tak pernah, kami semua tak pernah dengar. Apakah itu Muhammad? Apakah Muhammad? Banyak ditentang. Tapi Abdul Muttalib ni, atuknya Nabi Muhammad, tetap menegaskan bahawa nama cucu aku adalah Muhammad, yang terpuji. Jadi bukanlah Muhammad sahaja, bila dia besar menjadi Al-Amin, As-Sadiq dan sebagainya. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, selawatlah, alaihi wasallimu taslima, berselawatlah ke atasnya dengan sebaik-baik selawat. Okey. Kalau dalam konteks saya ni, saya tak sempat lah saya nak buat apa ni, slide ke ataupun apa kan. Tapi siapa yang ada ni ke, ejaan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Siapa yang tahu tu bolehlah share ke apa ke. Saya tak sempat nak ni. Jadi Allah sendiri cakap dalam Al-Quran, kalau ada yang cakap selawat kat Nabi ni bid'ah kan. Biasa kalau lagi-lagi saya menetap di Johor, lagi kalau Johor ni, dia kalau kita nak berselawat ataupun kita kasidah kan, nanti akan ada pihak-pihak yang cakap ni bid'ah ni, ni bid'ah ni. Tak, ni bukan bid'ah. Bid'ah ni maksudnya sesuatu yang sahabat tak pernah buat. Benda tu baru lagi buat. Tak, selawat ni bukanlah bid'ah. Sebab apa? Sebab Allah sendiri dah cakap di dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dengan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi. Jadi benda tu bid'ah ke? Tidaklah, sebab Allah dengan malaikat dah selawat lama dah. Ya ayyuhallazina amanu. Kenapa Allah meletakkan wahai orang yang beriman? Kenapa tak ya ayyuhan nas, wahai manusia, ataupun wahai orang muslim? Tapi Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maksudnya siapa yang berselawat ni mesti dia beriman, confirm dia beriman. Mustahil lah kalau dia tak beriman tapi dia berselawat. Mustahil. Jadi memang Allah meletakkan konteks ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah tak meletakkan ya ayyuhan nas, tak letak wahai sekalian manusia, tak. Allah kata wahai orang yang beriman. Jadi kalau kita sekali je selawat, mesti kita beriman. Kita cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sekali selawat, tapi confirm kita mesti beriman. Sebab orang yang tak beriman mustahil boleh sebut nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Okey. Jadi kalau kita
Kalau kita tengok dalam konteks ayat tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau dalam konteks bahasa Arab lah, yusalluna tu maksudnya sentiasa berselawat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat. Yusalluna tu maksud dia sentiasa berselawat. Bukannya Allah dengan malaikat ni dulu berselawat ataupun Allah dengan para malaikat ni akan datang berselawat. Tak. Tapi dia cakap yusalluna, sentiasa berselawat. Maksudnya daripada sebelum kejadian alam ini sampailah dah jadi alam ini dan kiamat nanti yusalluna, sentiasa berselawat. Dia tak guna ayat konteks sallu ataupun tusalluna, tak. Dia menggunakan yusalluna, sentiasa. Maksudnya sebelum kejadian alam, selepas kejadian alam dan hancurnya alam ini, yusalluna, Allah dengan para malaikat ni sentiasa berselawat. Jadi kalau Allah dengan malaikat pun berselawat, apatah lagi kita yang manusia ni. Okay. Jadi kelebihan berselawat yang pertamanya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku. Ku tu siapa? Ku tu Muhammad lah. Nabi Muhammad. Sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita cakap sekali je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun pendeknya sallu ala Muhammad. Kita cakap sekali je, Allah akan balas kepada kita 10 kali. Tapi tambah lagi dalil, man shalla alayya alfan kullu yaum. Sesiapa yang bersalawat kepadaku alfan, 1000, kullu yaum, setiap hari, kullu yaum, setiap hari, rahamat skatfuhu katifi ala babul jannah. Sesiapa yang berselawat kepadaku alfan, 1000 kali, kullu yaum, setiap hari ni. Bukannya hari ni selawat, esok tak, esok selawat, esok tak bukan situ. Siapa yang berselawat kepadaku kullu yaum, dalil dia kullu yaum, setiap hari ni selawat 10,000 kali, rahamat katifuhu katifi ala babul jannah. Bahu aku ni dengan bahu orang yang berselawat akan berlaga masa nak masuk ke pintu syurga. Maksudnya Nabi dengan orang yang berselawat ni, dia bersebelahan. Nak masuk pintu syurga ni, dia bersebelahan. Jadi bahu dia berlaga. Jadi masa tu Nabi Muhammad akan tahu siapa je yang akan berlaga bahu dengan aku. Yang berlaga bahu dengan aku siapa? Dialah yang banyak berselawat kepada aku dengan selawat dengan berselawat alfan, 1000, kullu yaum, setiap hari. Jadi kalau zaman sekarang ni mudahlah untuk kita, kalau dulu mungkin susah, kita pakai tangan kan, kita pakai tangan ataupun kita pakai tasbih, kita pakai tasbih kayu kokar ke ataupun apa selain kayu kokar tu kan. Tapi sekarang ni dah ada yang digital, sampai dah ada yang buat cincin tu kan. Tekan. Biasa kalau saya tengok kawan-kawan saya tu 5,000, 4,000 tu dalam tangan lah setiap hari. Jadi saya, kalau saya nak mencapai makam kepada kawan-kawan saya, belum lagi lah. Tapi saya jadi termotivasi lah, motivate lah kepada saya untuk saya menjadi kawan-kawan saya ni selawat 1000 kali. Sekarang dah digital kan, dia jadikan cincin, jadikan cincin, ada yang jadikan gelang. Lepas tu ketika kita berselawat, contoh kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita berselawat ni, malaikat khusus lah, saya lupa apa nama malaikat khusus tu. Malaikat yang khusus pembawa pahala selawat ni, dia akan ambil pahala selawat kita, dia akan naik ke atas arasy dan dia akan jumpa kepada Nabi Muhammad. Dia akan cakap, wahai kekasih Rasulullah, wahai Muhammad, ada seorang hamba-Mu yang berselawat kepada engkau. Ini selawatnya. Maka masa itu Allah akan balas balik dengan 10 kali selawat. Dalilnya tak adalah man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 1000 kali. Dan sesiapa yang berselawat kepadaku alfan, 1000 kali, kullu yaum, setiap hari, bahuku dengan bahunya akan berlaga nak masuk pintu syurga. Itu memang
kelebihan tu melangkaui semua amalan-amalan yang lain. Amalan solat, puasa, zakat, haji, sedekah, apa semua tu, selawat ni dah level lain lah, dia dah makam lain lah. Okay. Okay, ada satu cerita masa sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, nanti di dalam syurga siapakah yang akan duduk dengan kau? Tadi dah belaga baru nak masuk pintu syurga. Tapi sahabat tanya lagi, siapakah yang akan siapakah yang akan duduk dengan kau? Siapakah yang akan duduk dengan kau di dalam syurga nanti? Tapi Nabi jawab apa? Yang paling banyak berselawat ke atasku. Jadi itulah sambungan dalil tadi. Berapa selawat ni? Alfan kullu yaum, 1000 kali, kullu yaum, setiap hari. Okay, kita sambung dekat kisah Allahumma salli ala Muhammad, kisah Abu Lahab. Kisah Abu Lahab dekat mana? Kisah Abu Lahab cerita Al-Quran, tabbat syada abi lahabin wa tab. Punyalah hina Abu Lahab ni sampai nama dia dinukilkan di dalam Al-Quran, tabbat syada abi lahabin wa tab. Dia ni dibakar kat neraka. Tapi ada satu hari je yang Abu Lahab ni tak dibakar. Hari apa? Hari Isnin. Sebab apa? Sebab Sebab dia menyambut kelahirannya Nabi Muhammad. Disebabkan dia menyambut lahirnya Muhammad ke atas dunia, maka hari Isnin Abu Lahab, bukan hari Isnin, 12 Rabiul Awal. Maka 12, setiap kali 12 Rabiul Awal, Abu Lahab tidak akan dibakar, tidak akan dijilat api, sebab masa hidupnya dia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada satu lagi cerita Nabi Adam. Okey, kisah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam kan selepas dia makan buah huldi dengan Siti Khadijah, kan mereka berdua ni dicampakkan ke atas dunia kan. Nabi Adam ni dicampakkan di India, Siti Khadijah dicampakkan di Mekah kan. Jadi ketika Nabi Adam dicampakkan di Mekah, apa Nabi Adam doa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam cakap apa? Aku bertaubat dengan dosa-dosa aku. Semulalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lepas tu apa lagi Nabi Adam tambah? Inni atawassalu bi Muhammad. Sesungguhnya aku bertawassul ke atas nama Muhammad. Jadi ketika itu Allah tanya Nabi Adam ni, bukan tanda Allah tak tahu, tapi Allah nak ajarlah kepada Nabi Adam ni. Jadi Allah tanya, macam mana kau boleh tahu Nabi Adam? Sedangkan kita memang tahu Nabi Adam ni manusia yang pertama. Untuk makhluk yang pertama tu Allah alam, tapi Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Bukan makhluk yang pertama, makhluk yang pertama adalah Al-Qalam, yang menulis qada dan qadar. Apa lagi? Iblis, malaikat, jin, semua tu makhluk dah hidup. Tapi Nabi Adam, dia manusia pertama, tapi dia dah kenal lah Muhammad. Inni atawassalu bi Muhammad. Sesungguhnya aku bertawassul atas nama Nabi Muhammad. Dia minta ampunkan ke atas muka bumi. Jumpakan aku dengan Siti Khadijah. Aku bertaubat, aku takkan buat maksiat lagi. Bukan buat maksiat pun, makan buah huldi je. Tapi Nabi Adam memang betul-betul bertaubat sampai disebut nama Muhammad. Jadi Allah tanya, macam mana kau boleh kenal Muhammad sedangkan tak ada lagi manusia ke atas muka bumi ni? Jadi apa jawapan Nabi Muhammad? Jawapan Nabi Adam. Nabi Adam jawab, ketika aku diciptakan daripada tanah liat dan aku dihidupkan kat mana? Masa tu Nabi Adam dekat syurga lah kan. Ketika aku dihidupkan di dalam syurga, benda yang mata pertama aku ketika celik, yang pertama sekali aku melihat apa? Aku melihat di arasy kau ada nama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan illallah, selain engkau wahai Allah,
Muhammad Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Jadi masa tu Nabi Adam dah fikir, mustahil ada nama makhluk lain sebelah nama Allah. Dia letakkan nama makhluk ni sebelah nama Allah. Maksudnya makhluk ni apa? Makhluk ni mesti makhluk yang paling mulia. Makhluk ni memang kekasih. Makhluk ni memang yang paling terpuji lah, memang paling baik. Jadi masa tu Nabi Adam cakap, disebabkan Muhammad ini bersebelahan nama engkau, jadi aku bertawassul, aku meminta ampun, aku bertaubat dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Ini atau salubi Muhammad. Sampaikan ada ulama cakap, kalaulah kita nak makbul doa kita, contoh kita hidup kita dalam keadaan sempit, kita nak luaskan lagi rezeki kita, mungkin kita dah baca Waqiah, kita dah baca Yasin, kita dah apa lagi semua kita dah, tapi kita boleh selitkan doa kita, kita boleh selitkan doa kita dengan menyebut nama Muhammad. Moga-moga apa yang kita hajatkan dikabulkan. Dengan apa? Dengan kita menyebut nama Muhammad. Mungkin kita sekadar doa, kita sampai menangis-nangis, tapi kita sampai lupa nak letak nama Nabi kita. Kita sampai lupa letak. Kita, ya Allah bagi aku, ya Allah bagi aku, ya Allah bagi aku itu, ya Allah bagi aku itu ini, semua kita minta. Tapi kita lupa nak selitkan nama Nabi Muhammad itu. Sedangkan Nabi Adam pun hanya bertaubat makan buah huldi boleh selitkan Nabi Muhammad. Kita ni minta kadang-kadang solatnya laju je 5 minit. Tapi nama Nabi Muhammad pun kita tak nak selitkan. Itu. Okey. Boleh ke ada sikit lagi sebelum saya menamatkan sedikit ni. Okay, ada cerita lagi, kisah para sahabat. Nabi ketika itu di dalam kuliah, di dalam masjid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad cerita akan di dalam syurga nanti, bukan dalam syurga, di dalam di hari kiamat nanti, ketika menunggu hisab, ketika menghitung pahala dengan dosa, akan ada satu telaga namanya telaga Haud. Nama telaga Haud. Tapi tak semua yang dapat minum telaga Haud. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan minum telaga Haud tu? Sebab kita duduk masa dekat hisab tu, masa dekat hari kiamat kita nak hisab tuan, berpuluh ribu tahun memang kita tak makan, tak minum, kita berdiri je. Sebab apa? Sebab masa tu perhitungan lah pahala dengan dosa. Daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat. Ramai tak? Memang ramai. Jadi kita nak menunggu turn tu memang tak tahulah, memang berjuta tahun lah. Jadi Nabi Muhammad cakap, di hari hisab nanti akan ada satu namanya telaga Haud. Dan telaga Haud itu yang minum adalah ikhwani. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami ke ikhwani tu, kami ke yang akan minum tu? Tidak, bukan kamu. Antum ashabi. Kamu sahabat aku. Jadi sahabat tanya, kalau kami ashabi, kami sahabat, siapakah yang akan meminum telaga Haud tu? Apa Nabi Muhammad cakap? Yang akan minum di telaga Haud itu adalah ikhwani, adalah umatku yang berselawat, saudaraku, umatku yang berselawat. Sahabat tanya lagi, kenapa umat engkau yang berselawat sedangkan kami juga berselawat? Jadi apa jawab Nabi Muhammad? Engkau melihat aku, mestilah engkau berselawat. Tetapi umatku tidaklah melihat umatnya 1445. Sekarang 1445 tahun yang lalu Nabi Muhammad dah memikirkan umatnya. Jadi masa tu sahabat agak sedih lah. Sebab tak dapat minum di telaga Haud. Yang minum di telaga Haud cumalah ikhwani, saudaraku, umatku yang berselawat ke atasku. Sebab apa? Sebab mereka ini tidaklah melihat aku tetapi berselawat kepada aku. Mustahil orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad akan berselawat
kepada aku. Wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja. Itu kalau nak cerita kelebihan berselawat, memang banyaklah. Kalau dekat kita kat padang mahsyar nanti, ketika kita dihisapkan nanti, kita banyak dah solat. Kita pergi haji mungkin 2-3 kali. Kita sedekah ke anak yatim, masjid, tahfiz-tahfiz, mungkin banyak dah. Kita buat apa lagi? Buat baik dengan mak ayah, apa lagi? Semua kita buat. So, kita selalu belanja mak kawan-kawan kita makan. Tapi semua amalan kita itu mungkin boleh diambil. Mungkin kawan-kawan kita akan datang, boleh tak aku nak tuntut pahala dia? Sebab apa? Sebab dia ni dulu selalu mengata aku belakang-belakang. Jadi pahala solat dia diambil. Boleh tak aku nak ambil pahala dia sikit? Sebab dia ni selalu buat jahat kat aku. Sebab mulut dia macam ni. Ambil lagi pahala dia. Sampailah pahala dia ni kosong. Tapi akan ada satu ibadah yang siapa-siapa pun tak boleh tuntut. Pahala apa? Pahala berselawat. Pahala selawat dia dah banyak. Tiba-tiba ada orang nak tuntut, tak boleh. Pahala selawat tu khusus untuk dia. Lain dengan ibadah-ibadah yang lain. Solat, haji ke apa, zakat. Zakat memang zakat wajib kan. Tapi sedekah apa semua tu, pahala kita semua tu boleh diambil. Boleh diambil orang lain. Kalau orang lain tuntut kita kat padang mahsyar nanti, masa kita dihisapkan nanti. Tetapi satu-satunya pahala yang tak boleh dihisap adalah, yang tak boleh diambil adalah pahala berselawat. Jadi disunatkan kita untuk berpuasa pada hari Khamis nanti sempena Mauludun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai ibu ayah ataupun abang kakak, kenalkan kepada family kita, kenalkan pada keluarga kita siapakah Nabi Muhammad. Kenalkan, jangan kita kenalkan pada siapakah Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ataupun pelakon penyanyi kan. Tapi kenalkan siapakah Nabi Muhammad. Kenalkan siapa Muhammad ini. Kita cukup kenalkan siapa Muhammad ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Yazab bin Ma'ad bin Adnan. Adnan bin apa? Bin Ismail. Adnan dah moyang ke-20 Nabi Muhammad. Anak siapa? Anaknya Nabi Ismail. Nabi Ismail anak siapa? Nabi Ibrahim. Jadi itulah jalur. Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, anaknya Adnan, sampai dah 20 anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Moga-moga apa yang disampaikan ini semua boleh mengamalkanlah selawat ini. Semoga semua tuan-tuan dan saya jugalah kita mengambil pahala dan kebaikan ini. Okey. Nak cerita kebaikan ni banyak sebenarnya. Kebaikan selawat ni memang tak boleh kita tandingi. Contoh macam selawat, solat. Kalau siapa yang solat, Allah akan cakap, aku akan bagi engkau sekian. Siapa yang sedekah, aku akan bagi engkau kekayaan. Sesiapa yang zakat, aku akan tambah lagi harta engkau. Sesiapa yang pergi haji, aku akan hapuskan dosa engkau. Tetapi sesiapa yang berselawat, apa Allah nak balas ni? Pahala selawat. Allah tak mampu nak balas pahala selawat sampai Allah cakap siapa yang berselawat kepada Muhammad, aku sendiri yang akan berselawat ke atasnya 10 kali. Sampai macam tu sekali Allah tak mampu nak balas. Kalau orang lain, selawat, kalau solat aku bagi kaya. Zakat aku tambah lagi. Haji aku hapuskan dosa. Buat baik aku pemudahkan urusan kau. Apa lagi? Semua tu Allah boleh balas. Tapi selawat Allah tak mampu nak balas pahala selawat tu sampai Allah cakap aku sendiri yang aku selawat kepada engkau 10 kali. Macam tu sekali kelebihan berselawat, pahala berselawat. Sampai Allah sendiri yang selawat ke atas dia 10 kali. Jika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali. Okey. Itu saja daripada saya. Maafkan andai ada agak bercelarulah cerita saya sebab saya pun agak mengejutkan jugalah mendapat berita untuk saya sampaikan ini. Allahu a'lam.
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sesi pitching ni adalah sesi yang pertama dari PMJ. Kita cuba membuat kelainan daripada sesi-sesi setiap hari Isnin. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. InsyaAllah sesi hari ni kita sediakan ada 3 usahawan bersama kita dan insyaAllah Isnin-Isnin yang akan datang kita akan ajak anda pula. Okay. Ambil pengalaman pitching ni sebab saya sendiri hari tu masa jiwa SME yang menjemput kita punya PMJ ni untuk menjadi salah satu NGO bersama mereka, dan waktu itu saya sendiri ikut sekali untuk menjadi salah seorang membuat pitching. Jadi pengalaman pitching tersebut adalah sangat bermakna bila kita menceritakan, kita explainkan tentang bisnes kita tu, apa yang kita nak sampaikan. Macam mana kita nak hook pelanggan agar dengar sampai faham apa produk ataupun bisnes kita. Okay, so saya nak berjemput usahawan kita yang pertama, Puan Marina, seorang tax consultant untuk berkongsikan pitching beliau untuk tax. Silakan Marina. 5 minit dari sekarang, 9.35, saya akan monitor timing. Saja je nak bagi ketak. Okay, 3, 4. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini saya akan memperkenalkan saya akan buat business pitching. Peta sikit. Sebelum tu ini adalah outline content, walaupun 5 minit saya tetap ada outline content supaya nampak teratur lah. So the first one is introduction, the second one apa sebenarnya yang servis yang saya tawarkan. The third one is problem solution, apa yang saya mampu untuk memberi kepada anda semua insyaAllah, dan yang keempat insyaAllah ada 2 success story yang saya akan share, dan yang kelima adalah closing lah. So the pertama kali tak kenal maka tak cinta, inilah saya. Nampak comel kat gambar tu kan. Yang reality ni tak berapa nak comel sangat, tapi tak apa, kita kena yakin. Nama saya adalah Marina Mak Nasir. Hashtag adalah Madam Tax. Memang saya sangat-sangat suka berkongsi pasal percukaian. Jangan takut pasal cukai, saya akan buat anda semua gembira dengan nama cukai. So saya juga adalah merupakan certified financial planner, mengajar accounting agak lama, 19 tahun, dan juga pernah mengajar subjectization. Dan kini saya juga merupakan certified HRD trainer lah. So saya merupakan pemilik Marina Nasir Consultancy. Ini adalah saya punya bisnes. So sekarang ni, hari ini saya bisnes pitching mewakili Marina Nasir Consultancy and Services. Kat bawah ni saya punya website, boleh tengok. Nanti kemudian. So apa sebenarnya yang saya tawarkan? Ini adalah servis ataupun perkhidmatan yang saya tawarkan, memang servis, tak ada produk. Kita baca ayat ni sama-sama. Susahnya nak susun cukai, bila dengar cukai je ramai dah risau, dah berpuluh-puluh ni. Yelah, jika tak tahu nak uruskan betul, pasti mendatangkan masalah di kemudian hari. So apa sebenarnya yang kami boleh bantu berkenaan dengan cukai adalah kami akan sediakan coaching tax, penyediaan penyata kewangan dengan sangat mudah. Kalau yang tak ada basic account pun dia boleh buat penyata kewangan dengan sangat mudah. So sebagai business owner, ingatlah business owner, enterprise especially, perlu sebenarnya isi borang cukai lah, perlu declare dia punya pendapatan. Tak kira lah pendapatan dia ada atau rugi. Sebenarnya untuk pengetahuan business owner sekalian yang berada di depan saya sekarang ni, kalau bisnes tu rugi, dia tak declare cukai, dia sebenarnya rugi. Kenapa? Sebab kerugian tu sebenarnya boleh tolak dengan keuntungan yang dia dapat tahun-tahun berikutnya. Sampailah kerugiannya tu settle. Contoh tahun ni ataupun masa PKP tu 2020 rugi 100,000, tapi sebelum tu untung je. 100,000 tu boleh bawa ke tahun 2021, 2022, ke 2023, sampailah 100,000 tu habis ditolak dengan keuntungan yang tahun-tahun keuangan yang berikutnya. Itu yang saya kata, as a business owner, kalau tak declare cukai, walaupun bisnes tu rugi, sebenarnya kita yang rugi. So dekat sini juga apa yang kami boleh bantu adalah kita akan tolong submitkan e-filing untuk borang beli lah. Dan konsep saya adalah saya tak ambil buat sendiri. Maksudnya
saya dokumen, saya buatkan tak. Konsep saya adalah saya mengajar. Kalau tengok tadi saya adalah lecturer kan. So saya lebih suka mengajar. So bila business owner ni dia ajar macam mana nak sediakan penyata kewangan, at least dia tahu apa function penyata kewangan tu. Sebab bila di audit nanti, bila kita kena audit, yang akan diaudit adalah business owner. Kita yang akan menjawab dengan pihak LHDN. Bukan auditor ataupun bukannya siapa ejen cukai tu. Dia boleh membantu kita buatkan je. Tapi yang akan menjawab kita juga jawab. So kalau kita tak faham apa yang kita submit tu, so kita yang susah. So konsep saya adalah saya mengajar macam mana nak buat penyata kewangan tu dan macam mana sebenarnya nak kurangkan cukai dalam perniagaan tersebut. Kita bukan lari cukainya, kita adalah tax planning. Dalam percukaian, tax planning is dibenarkan lah. Yang tak boleh adalah tax avoidance, lari cukai, itu tak boleh. Ataupun kita dah tahu kita kena bayar cukai sini, so kita kurangkan kat sini, kita sembunyikan dokumen macam ni, itu tak boleh. Tapi rancang cukai tu boleh. Macam ni nak rancang cukai, tak boleh nak share kat sini. Okay, nanti saya akan share kemudian lah. Okay, seterusnya, apa yang kami boleh bantu anda? Okay, ini contoh-contoh yang 2 orang klien yang saya telah bantulah. So ni dia dapat, biasanya yang banyak yang cari saya adalah dia cari saya di YouTube dan dia terus PM lah. Okay, nanti sekejap lagi macam mana boleh cari saya kat YouTube. Ni antaranya cukai tertunggak 15,250 so LHDN boleh detect. Macam mana LHDN boleh detect? LHDN memang ada cara untuk detect berapa sebenarnya cukai tertunggak yang kita sebenarnya tak bayar walaupun kita business owner. Sebelah kiri ni dia adalah cikgu, at the same time dia adalah dia juga adalah business owner, tapi LHDN boleh detect dia punya income business dia. Yang sebelah kanan ni 30 saat lagi. Allah. So kasi tunggak ni 79,000. Yang ini pun boleh detect oleh LHDN lah. So kami akan tolong untuk bagaimana nak selesaikan nilai yang tertunggak ini. Okay, so ni adalah success story. So saya bacakan, saya bajet ejen cukai 2,500 untuk buat penyata kewangan dan isi borang B 2021. Tak sangka bila jumpa saya hanya coaching 2 jam, bayar hanya 249 dah settle borang B 2022. InsyaAllah dia boleh buat sendiri pada 2023. Okay, dengan sebab dia dah faham pada 2022. Okay, ini adalah perkongsian saya free je mengajar di YouTube. Boleh tengok saya punya YouTube, memang saya free je. Memang ramai yang belajar dekat YouTube ni. Daripada YouTube ni ada yang cari, ada yang tak. Yang cari saya tu dia tak faham lah. Yang tak cari saya tu dia dah faham, dia buat sendiri. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih daripada Puan Marina. Menarik slide-nya dan juga perkongsiannya. Dekat sini kita sebagai daripada PMJ lah, kita akan berikan komen dan juga beberapa perkongsian lah. Daripada apa yang Kak Ain nampak tadi, sebenarnya sangat cantik slide dan juga perkongsian. Mungkin boleh susun sedikit dengan meletakkan masalah tu dahulu. Masalah-masalah tu dahulu, dan bila kita letakkan masalah tu contoh dia jelas. Katalah kita ada 4 masalah utama sekarang. 1, 2, 3, 4. Jadi orang yang ada masalah tu dia akan dengar. Kemudian untuk menceritakan siapa kita, mungkin kita boleh letak di hujung. Okey, dapatkan khidmat daripada saya, Marina, saya adalah bla 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 bla, macam tu. Okey, tahniah Marina, kita akan mendapatkan pitching daripada usahawan kedua. Kita menjemput Puan Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Samsuri. Saya merupakan Certified Trainer Stephen daripada Stephen Institute Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Kak Yan dan Pertubuhan Ekonomi Muslim Johor yang memberi peluang kepada saya untuk beri pitching pada malam ini. Ini pun sama macam Ustaz tadi, kira terkejut juga ni. Okay? Saya dapati dalam program ini ialah kebanyakannya usahawan. Jadi saya ingin bertanyalah kepada usahawan sekalian, pernah tak anda semua melalui satu fasa yang sangat sukar, yang sangat sulit sepanjang anda mengembangkan empayar anda? Saya juga sebagai usahawan, saya memang yakinlah usahawan kat sini mesti ada melalui fasa kesukaran dan melalui fasa kekeliruan, terutama waktu mula-mula kita nak memulakan perniagaan. Jadi kat sini saya ingin membawa kepada anda semua mengenai apakah yang boleh saya sediakan untuk membantu semua usahawan-usahawan di sini.
Okey, sebagai usahawan lah kan, saya nak tanya, pernah tak usahawan sekalian melalui masalah seperti yang pertama, masalah dengan pekerja, pengurusan pekerja? Sebab sebelum ni saya memang banyak dapat aduan, ada usahawan yang mengatakan lebih senang uruskan bisnes daripada uruskan staf. Jadi kenapa terjadinya begitu? Ada usahawan yang bermasalah dengan staf, mereka dapat staf yang selalu MC, selalu ponting, and then selalu datang lambat, tak berdisiplin, dan lebih malang sekali kalau kita dapat staf yang tak ada customer service. Jadi mereka yang tak ada customer service ni akan menyebabkan perniagaan kita mendapat imej yang buruk. Jadi apakah yang patut kita lakukan atau kenapakah perkara tersebut terjadi? Setiap persoalan tu pasti ada solusinya. Kemudian ada lagi setengah usahawan, tak semuanya akan menghadapi masalah bersama-sama dengan staf. Ada juga yang mengalami masalah pemasaran. Okey? Kita dah tahu dah kat luar sana ada banyak sangat teknik-teknik pemasaran. Ada yang guna TikTok, ada yang guna FB kan. Kita dah buat sehabis baik dah ni. Orang buat gelik-gelik, kita pun gelik juga. Orang buat konten kasih sayang, kita pun buat juga. Tapi kenapa sale kita masih lagi krik-krik? Orang lain buat tentang motivasi, dia punya view mencanak naik. Tapi kita buat benda yang sama, tapi kita punya view krik-krik juga. Kenapa? Jadi kita perlu fikir kenapa benda tu terjadi, kenapa aku buat tak jadi macam yang usahawan lain buat. Okay? Sama juga dengan sales. Sales ni kadang-kadang ada yang up, ada yang down. Kadang-kadang ada hari yang langsung tak ada sales. Jadi kenapa jadi begitu? Perniagaan kita dah ada kedai, dah ada cukup segala, tapi kenapa sales tu tak masuk? Apakah yang kekurangan yang kita buat? Kan kita dah pergi belajar dengan banyak ilmu, kita pergi kursus perniagaan daripada sifu-sifu terkenal kan, kursus perniagaan yang free semua kita dah join, tapi kenapa masih lagi hadapi masalah sales ni? Bagi usahawan yang hebat yang dah touch 1 juta, macam mana mereka nak maintainkan 1 juta tu? Performance 1 juta tu adakah senang kita nak maintain kalau kita tak tahu teknik dan cara yang tepat. Okey? Jadi ada juga usahawan yang perniagaan dia sekejap je dia mampu buat, dalam masa yang sekejap dah tutup. Dia rasa macam perniagaan ni tak sesuai lah dengan aku. Dia buka pula perniagaan lain. Buat dalam 3 bulan masih lagi tak okey. Jadi yang herannya ada usahawan lain buat produk yang sama boleh mencanak naik sale dia, tapi kenapa dia punya produk tak boleh naik macam orang lain? Kat mana kesilapannya? Jadi di sini saya fokuskan kepada bisnes kerana dalam ni kebanyakannya kita melakukan aktiviti perniagaan. Jadi nak tak semua kat sini 29 mata yang memandang hari ini, nak tak kalau saya bawakan satu solusi di mana solusi itu sangat ringkas, mudah, tepat dan aplikatif. Okey. 1 minit terakhir. Cik Zahid dia kena klik sampai nampak. Okey. Inilah solusi yang Stephen bawa kepada anda semua, iaitu kami menentukan yang mana satukah mesin kecerdasan anda semua. Dalam 29 orang hari ini, anda tahukah di manakah bahagian otak dominan anda yang kerap anda gunakan? Saya tahu, kalau Kak Yan dia dah tahu sebab dia dah test dengan saya. Okey? Jadi apabila kita menentukan belahan otak dominan ni, jadi kita tahu apakah karakter kita dan kekuatan kita. Jadi daripada mesin kecerdasan ini, ia juga boleh menentukan bagaimanakah cara kita hendak bercakap dengan staf kita. Macam mana cara kita nak train staf kita.
Okey, saya bagi contoh saya sebagai orang feeling, F tu kan. Sebab tu slide saya tak banyak. Sebab kekuatan saya ialah bercakap. Sebab saya kalau ada banyak slide nanti saya akan guna skrip. Jadi dia tak jadi diri saya. Jadi sebab itulah saya punya persembahan dengan persembahan yang lain dia tak sama. Sebab kita semua mempunyai karakter yang berbeza mengikut belahan otak dominan yang kerap kita gunakan. Okey, jadi di sini, kat sinilah saya nak bawa kepada anda semua, iaitu Stephen Business yang akan merungkai semua persoalan yang saya cakap tadi. Masalah kenapa tak boleh maintain account ke semua tu, kenapa staff kita tak boleh dengar cakap kita, semua rahsianya ada kat sini. Dia ilmu ni sangat besar, okey. Jadi dia perlukan satu hari untuk kita belajar, untuk kita fahamkan karakter tu supaya kita boleh tahu kenapa soalan-soalan yang saya cakap tadi tu berlaku. Dan di sinilah solusinya. Okey, masa dah habis. Alah, lagi satu slide. Okey, tak apa. Kita buka slide dia. Mungkin kita tengok slide dia, Akidah. Okay, jadi kepada orang Johor pada 15 Oktober nanti boleh jumpa saya dekat Setia Tropika dan boleh hubungi nombor yang tertera kat sini. Kat sini bukan sahaja untuk bisnes tapi kita boleh menyelesaikan masalah-masalah lain seperti keibubapaan, teaching, parenting, learning. Kemudian ada lagi tentang masalah perkahwinan. Boleh dikatakan sebab tu saya kata tadi dia tepat, aplikatif dan ringkas sebab dia boleh menyelesaikan sekali sahaja test dan tahu otak dominan kita boleh menyelesaikan banyak masalah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Nara. Menarik sekali perkongsian. Apa yang Kak Yan nak komen sedikit adalah semasa kita memberitahu masalah, kita boleh mulakan dengan, adakah anda majikan yang ada masalah dengan pekerja anda? Adakah anda seorang usahawan yang bla bla bla. Okey? Sepatutnya bila kita sebut masalah tu kita kena sebut siapa mereka, apa masalah mereka. Dan bila kita sebutkan tu kalau bolehlah next time bila kita pitching dekat masalah tu dia kena ada intonasi. Contoh, adakah anda majikan yang ada pekerja bermasalah? Contoh macam tu lah. Okay. Antara pitching Marina tadi dengan Nara yang saya boleh tengok ataupun beri some comment adalah untuk pitching kan, biasakan dengan pitching untuk soft sell. Soft sell ni bermaksud kita mesti masukkan audience kita ke satu kolam. Dalam kolam tu baru dia akan kenal kita. Sebenarnya dalam pitching ni orang baru dekat, kalau kita tengok funnel, siapa yang menang malam ni akan dapat buku MUB tu, dia ada satu funnel. So funnel pertama tu adalah buat orang nampak. So orang baru nampak kita lah, baru nampak Nara, baru nampak Marina. Jadi saya boleh berikan satu suggestion. Dekat ending tu, you boleh cakap macam ni. Jika anda adalah orang yang tadi saya katakan, boleh dapatkan lebih lagi yang saya nak bagi dalam Telegram channel saya, Nara Soft Spoken. Contohlah. Macam tu. Alright. Okay. Jadi, kita akan mengajak orang pergi ke satu tempat dan dekat tempat tu nanti kita akan beri lagi info, beri lagi tips sampai dia rasa dia suka kita. Okay, lepas dia dah suka kita, masa tu baru kita hard sell. Okay, thank you Nara. Dan yang terakhir kita mempersilakan Shima Mael untuk sesi pitching. Beliau merupakan usahawan membuat travel dan juga umrah. So kita persilakan Puan Shima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Puan Shima binti Mael atau lebih dikenali sebagai Puan Shima. Saya merupakan seorang wakil perunding bagi menguruskan perjalanan umrah dan haji dari syarikat Felda Travel dan KUJDT. Tetapi untuk malam ini saya ingin memperkenalkan pakej-pakej umrah yang terdapat di Felda Travel. Saya sangat gembira hari ini kerana dapat berkongsi pengalaman dan peluang menarik yang ada bersama kami sebagai syarikat travel di Malaysia.
Fera Travel telah berkhidmat selama lebih kurang 35 tahun dalam mewujudkan pengalaman umrah yang tiada tandingan untuk ribuan pelanggan kami. Pakej umrah Fera Travel bukan sahaja tentang perjalanan, tetapi ia adalah tentang satu pengalaman yang mengubah hidup. Kami memahami betapa pentingnya umrah dalam kehidupan setiap Muslim dan kalau tak silap saya, ia juga ibadah wajib jika kita berkemampuan. Dan kami berusaha keras untuk memastikan setiap langkah perjalanan ini adalah suci dan bermakna. Kami telah bekerja keras dalam menyusun pakej umrah dan kami memastikan pelanggan kami dapat yang terbaik dari segi pemilihan hotel yang berdekatan dengan Masjidil Haram sehingga perancangan perjalanan yang tersusun rapi. Setiap aspek perjalanan adalah yang terbaik. Selain itu, kami juga memahami bahawa umrah adalah satu pengalaman yang sangat peribadi dan kami memberikan perhatian istimewa kepada setiap jemaah kami. Di Fera Travel untuk musim selepas haji ni, terdapat 3 pakej umrah yang telah dikeluarkan yang mana kami masih mengekalkan pengalaman menaiki train Haramain laju satu hala. Sama ada jemaah akan dapat merasainya daripada Madinah ke Mekah ataupun sebaliknya. Tanpa rasa bimbang sebab biasa jemaah akan dapat penjimatan waktu perjalanan. Biasa kalau dulu kita naik bas daripada Madinah ke Mekah mengambil masa lebih kurang 6 jam. Sekarang kalau dengan naik kereta api ni dah jadi 2 jam saja. Ianya juga bagus untuk warga emas yang berusia kerana tidak perlu menunggu lama dalam perjalanan ke Mekah ataupun ke Madinah. Okey, 3 pakej umrah yang terdapat di Fera Travel. Saya nak kongsikan slide boleh tak? Boleh. Okey, sekejap Seronok dengar yang train tu. Menarik. Okey, sebab harga pakej kami memang dah termasuk train. Sekejap Okey. Terdapat 3 pakej umrah yang ditawarkan oleh Fera Travel iaitu pakej Umrah Mira, pakej Umrah Menara dan pakej Umrah Safwa. Di mana ketiga-tiga pakej ini memang keutamaan kami adalah jemaah sendiri akan merasai kereta api, merasai menaiki kereta api Haramain satu hala dan juga akan dapat penginapan 5 malam di Mekah dan penginapan 5 malam di Madinah. Okay, untuk pakej Mira ni, harga pakej bermula daripada 8,590 untuk bilik berempat, bilik bertiga 9,090 dan bilik berdua 9,690. Di mana kami menawarkan penginapan, ni kira macam pakej bajet lah. Hotelnya dalam 300 meter daripada dataran Kaabah dan hotel di Madinah 120 meter daripada dataran Masjidil Haram. Okey, untuk pakej umrah yang kedua adalah pakej umrah Menara Jam. Okey, dia bezanya antara ketiga-tiga pakej ni adalah penginapan saja. Okey, ini penginapan di Mekah akan berada di Menara Jam. Jaraknya dalam 80 hingga 100 meter saja ke dataran Kaabah dan Hotel Madinah sama dengan pakej Mira dalam 100 hingga 120 meter saja. Okey. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Sekejap je pula. Okey, untuk pakej Safwa, ini pakej premium. Ini biasa memang top hotel, 50 meter saja daripada dataran Kaabah. Bilik berempat, harga dah turun daripada 10,590 sekarang
sudah jadi 10,090. Bilik bertiga 10690 dan bilik berdua 11690. Okey, sekejap Okey, apa yang saya nak kongsikan pada hari ini? Sekarang sedang berlangsung promosi umrah daripada 23 September hari tu hingga 28, di mana Federal Travel ada memberi promosi diskaun sehingga 500 daripada 500 ke 800 ringgit untuk tarikh-tarikh yang tertentu. Oleh itu, sesiapa yang berminat boleh hubungi saya. Okey, saya rasa setakat ini saja untuk malam ini. Jika ada sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan umrah, haji ataupun package travel ke negara Islamik lah boleh hubungi saya. Nanti kita boleh WhatsApp ke apa. Boleh hubungi saya boleh terangkan berkenaan dengan package travel, Federal Travel dan KUJDT pun boleh hubungi saya. Nak minta pendapat dengan saya pun boleh WhatsApp saya di talian 017-720-9963. Okay, terima kasih kepada PEMJ dan Kak Yan kerana memberi saya peluang untuk berkongsi pitching hari ini dengan anda semua. Semoga kita diberkati dan mendapat peluang untuk menunaikan umrah bersama Federal Travel. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. Hebat Puan Shima. Okey. Tahniah kepada ketiga-tiga usahawan. Kak Em komen sikit untuk Shima. Suara sangat jelas dan kita dapat lihat ada 3 package. Beza Shima dengan Nara dan Marina tadi adalah untuk produk Shima ni dia sangat straightforward. Orang nak pergi umrah, nak package yang mana, hotel jarak berapa. Jadi dari segi hard sell untuk umrah ni yang Shima buat tadi tu okey. Sebab dia sangat straightforward lah. Kita nak pergi umrah bila package berdua ke, berempat ke, bertiga ke, hotel macam mana. Jadi untuk Marina dengan Nadira tadi dia lebih kepada macam more info needed. Kalau kita tengok iklan tu kita kena tekan learn more lah, macam tu. Apa pun tiga-tiga usahawan malam ni sangat committed dan berani menyahut cabaran kita untuk sesi pitching. Okey, untuk pemenang. Untuk pemenang. Okey, pemenang kita akan bincang bersama AJK dan ahli dewan untuk kita nak beri markah. Sebenarnya pemarkahan dari segi penyampaian, dari segi slide dan juga dari segi kita faham apa yang disampaikan. Okey. Ya hafizu ihfadni, ya hafizu ihfadni, sayahmi as-santri ma'hadi rifa'i, ya ilahi rabbi bijahi muhammadi ufawwidu umuri, ya hadi muhtadi ya taliban ar-rifa' isma' hadha al-maqali man ijtahada fil hali faza fil ma'ali, ya taliban ar-rifa' kun min al-falahi mujtahidan talab al-ilmi min al-qiyai, ya nuri nawwir qalbi bil ilmi wasalla himmati akrimi bil fahmi, ya Allah usuli wal jam'i i'timadi rajan ridha billahi wan nabi